Saksikan Huda Al-Quran Istimewa Ramadan setiap hari dari 6:30 pagi sehingga 7 pagi sepanjang Ramadan ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. Selamat pagi, selamat berpuasa umat Islam. Ahlan wa sahlan bikum fi barnamajina al-yawmi. Setiap hari dalam bulan Ramadan, Hudal Quran, Tadabbur Hudal Quran, pukul 6.30 sampai pukul 7. Hari ini insyaAllah wabillahi taufiq wal hidayah wal taysir wal i'anah, kita ambil satu surah yang pendek, surah tetapi dia ada ibrah dalam surah ini. Kita banyak doa yang ada di dalam surah ini. Surah Asy-Syarh. Surah Asy-Syarh. Ulama kata kalau ada orang sakit, baca surat Alam wa Alam. Alam wa Alam. Apa maksud Alam wa Alam? Alam nashrah laka sadrak dan Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dua surah ada Alam wa Alam. Siapa yang baca dalam dua rakaat sunnah, lepas baca surah Al-Fatihah, Alam nashrah laka sadrak, dan rakaat yang dua baca lepas surah Al-Fatihah, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Syufiya minal alam. Syufiya minal alam. Allah bagi sihat, dah tak sakit. Okey, itu ulama kata. Ulama warathatul anbiya, waris nabi. Okey. Dalam surah Alam nashrah laka sadrak, dia cerita waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dia budak kecil, umur 6 tahun atau 7 tahun. Hadithat syaq as-sadr. Umur dia 6 tahun. Alam nashrah laka sadrak. Kita nak doa untuk diri atau untuk kawan atau untuk murid-murid atau untuk anak-anak. Allahumma rabbi shrah lana sudurana. Kita waktu baca doa, Allahumma rabbi shrah sudurana wa yassir umurana wa ahlul 'uqada alsinatina. Isyrah. Apa maksud isyrah? Isyrah buka, bersih dalam hati kita dan masuk cahaya agama dalam hati kita. Alam nashrah laka sadrak. Khitab untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau dia khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ibrah juga dalam umat Islam.
kita sebelum buka kelas, kadang-kadang ada orang baik atau ada ustaz yang boleh baca doa sebelum buka yani baca Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Itu dalam alam nashrah. Maksud isyrah. Yani buka jalanian baik. Alam nashrah laka sadrak. As-sadr dedek. Dedek betul tak? Didik. Didik. As-sadr dedek yang di sini. Dada. Dada. Apa terjemah ini? Saya tak ingatkan nak mendidik yang ni. Ustazah. Ustaz, ada orang ni ke? Okey, Kak Rifka. Masya Allah. Tapi sekarang tak nampak lah. Kalau dulu macam nampak. Mungkin Kak Rifka. boleh nak share min mata. Okey. Ustaz, saya ni kejap, Boleh Ustaz. nak cakap sama kawan-kawan. Ya. Buka sekejap. Ada surat syarah. Okey. Dah jauh selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Sabahal khair. Ya mustama'in. Apa khabar pagi ini? InsyaAllah. Jom kita nak tengok. Kejap. Izinkan saya untuk membacakan nama. Okey. Sedia ya. Ustaz dah sebut tadi asyarah apa? Surah yang kita akan bincangkan pada hari ini. Nampak kat saya ni. Baru nak cari. Nanti Cikgu Katie Sabahan Nur, Masya Allah, pandai kali. Saya bahasa Arab. Dada jadi didik. Dada jadi didik. Okey, boleh lah kan? Boleh lah. Okey, Kak Ani, Assalamualaikum, Ustazah semoga sihat. Amin, InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum Ustazah dan selamat pencipta ilmu. Kak Lis, Cikgu Katie, Assalamualaikum Ustazah dengan Ustaz. Assalamualaikum Kak Norlis. Waalaikumsalam. Dan insyaAllah jom kita nak tengok beberapa pengajaran dan tadabbur pada surah Asy-Syarh. Walaupun surahnya pendek, tapi ada macam-macam yang kita nak baca. Tadi Ustaz start dari mana? Saya tak dengar tadi pasal Baru saya dah umum. Okey, alam nashrah laka sadrak. Syarah itu bermaksud adakah kamu melihat bahawa kami telah melapangkan. Syarah tu adalah lapang, ya. Sadrun ataupun dinisbahkan kepada sadrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sadrun yang mulia, iaitu dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadraka yakni kepada dada Nabi. Adakah kami telah melapangkan dada kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey, terus Ustaz. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maksud syarh as-sadr, masuk dalam hati hidayah Allah, masuk dalam hati iman untuk Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam hati takut untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah Allah Subhanahu wa taala yang tafsir lafaz alam nashrah. Walau khitab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi lafaz ini ada banyak di dalam Al-Quran. Surah Alam Nashrah surah Makkiyah. Ya, surah ini yang turun jumlatan wahidah. Yani semua satu kali. Bukan satu ayat macam surah yang besar. Itu tafsir Al-Quran Al-Karim. Ada tafsir, ada sebab nuzul, ada tadabbur, ada yani faham lafaz. Itu satu kali turun surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Okey. Wa wada'na 'anka wizrak. Kita dengar wizraka, al-wizr al-dhanb. Al-wizr al-dhanb. Wizr dosa. Ta'bir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sum. Tak ada dosa. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman khitab untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi maksud umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud
umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi anqadha dhahrak. Hadithat syaqq as-sadr. Waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia umur berapa? 6 tahun atau 7 tahun. Tahu macam mana Jibril dah buka dedek. Dade sini. Tu lafaz lah. Okey. Dedek lagi sekali. Dia Dedek tu adik. buka di sini dah bersih yang ada di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan macam apa tu, buat operation tetapi cepat. Tak ada apa-apa lepas 5 minit atau 10 minit. Kita nak baca ini dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk ini hadithat syaqqus sadr. Hadithat syaqqu as-sadr. Mungkin tulis dalam ini hadithat syaqqus sadr. Itu maksud alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kita semalam baca surah Al-Kautsar, tadabbur surah Al-Kautsar, sah? Betul? Kita inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Orang kafir, orang Yahudi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam abtar, tak ada dzurriyyah. Tak ada dzurriyyah sebab tak ada anak-anak lelaki. Okey. Ini wa rafa'na laka dhikrak. Maksud Allah Subhanahu wa taala bila kita nak masuk Islam, kalau baca asyhadu an la ilaha illallah, tak ada iman Muhammad Rasulullah, ini orang kafir, tak muslim. Tak muslim. Sebab bila kita nak baca syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini baru orang muslim. Kita dengar setiap hari berapa kali lafaz nama Allah, lepas nama Allah ada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini al-dhikr al-hasan. Ini al-dhikr al-hasan wa rafa'na laka dhikrak. Kadang-kadang orang kalau dia buat sedekah jariyah atau buat masjid atau buat sekolah atau buat apa-apa yang ada manfaat untuk Islam, dia suka letak nama. Bila kita lihat Allah yarham orang buat masjid, Allah yarham orang buat sekolah, Allah yarham orang buat apa tu, bi'run fiha ma. Bi'run fiha ma. Yahtar Apa nama? Telaga lah. Telaga. Macam itu, ini macam sadaqatun jariyah. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebab semua umat Islam, sebab amal yang saleh, amal yang baik, hidayah orang manusia, semua itu cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tengok muka ulama, baca Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa yang kita lihat baik, kita baca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berfirman di dalam surah Alam Nashrah, wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dua ayat. Lafaz satu. Nak apa? Nak makan ini? Dah buka puasa. Tak nak ambil sana. Okey. Assalamualaikum Ustaz, saya ada gaut. Kalau saya jumpa doktor minta ubat tahan sakit, adakah batal puasa saya bila injection? Okey, cantik. Nampak dah. Nampak sangat. Okey, ini soalan berkaitan dengan puasa daripada sahabat kita di Instagram, Izzati Malik. Adakah batal puasa kalau injek untuk gaut, untuk tahan sakit? Tak batal lah. Tak batal sebab dia bukannya rongga yang terbuka. Lagi satu pun dia adalah untuk tahan sakit. Sama juga kalau orang injek untuk suntikan, untuk vaksin, suntikan untuk apa-apa sajalah, sakit tulang belakang ke apa ke, so tidak batal puasa. Mudah-mudahan dapat membantu. Okey, sauman maqbulan. Sauman maqbulan.
Okey, Kak Rifka kata ada yang bersih Ustaz. Kita pun nak dapat sangat. Okey. Terima kasih Kak Rifka. Okay, Ustaz sampai mana tadi? Alladhi anqadha dhahrak. فإن مع العسر يسرا. Dah sampai dah? Ah, Oh, okey. Saya memang nak cakap sikit. subhanallah, memang nak tak nak cakap. Okey. Sahabat-sahabat, okey, dapat dah belum apa yang Ustaz syarahkan tadi berkaitan dengan surah Asy-Syarh. Surah Asy-Syarh ini ialah surah yang kebiasaannya masyarakat kita akan baca, ya, ataupun digalakkan untuk kita baca kalau kita berada dalam keadaan yang serabut, kita berada dalam keadaan tension. Bacalah surah Asy-Syarh, insya-Allah dia akan menyebabkan hati kita berasa lapang seperti mana ayat ini, ayat pertama tadi dimulakan dengan alam nashrah laka sadrak. Itu antara hikmah ataupun kita kata walaupun ayat tersebut menceritakan tentang dilapangkan dada Nabi, betul tak? Dilapangkan dada Nabi. Jadi apabila kita baca, kita pun akan dilapangkan dada kita. So bila sebutnya nashrah, yakni Allah yang telah melapangkan, maksudnya dia menjadi wasi'an, menjadi luas. Dalam kehidupan kita ni, kalau sesuatu yang tension, sesuatu yang tertekan ini, kebiasaannya dia berkaitan dengan kesempitan. Sempit. Kalau tempat tu sempit, nak dimasukkan juga barang kat dalam tempat tersebut, maka akan berlaku apa? Akan berlaku lambakan ataupun berlaku tekanan. Dan tekanan melibatkan tempat yang sempit tapi nak masukkan benda yang banyak. Maka inilah antara hikmah kita baca surah Alam Nashrah Laka Sadrak, iaitu apabila kita berada dalam kesempitan, Allah akan melapangkan dada kita. Melapangkan dada tadi walaupun pada maksudnya, pada asbab nuzulnya, dia ada asbab nuzul yang lain. Asbab nuzul yang dia bukan kita, tetapi ke atas, yang berlaku ke atas diri Nabi SAW. Kata para mufassirin, iaitu antaranya apa yang berlaku pada pembelahan dada Nabi sewaktu Nabi, Ustaz dah sebut tadi, umur 6 ke 7 tahun tadi tu, dibelah dada Nabi. Operation Ustaz kan? Operation. Tapi tak ada kesan, cepat je kan, tak payah pakai views dan sebagainya. Dimasukkan ke dalam dada Nabi ialah huda dan iman. Kerana apa? Nanti apabila dalam keadaan kita nak sebagai seorang manusia, khalifah, kan, kita nak jalan dekat dalam muka bumi ini dengan macam-macam taklif. Betul tak Ustaz? Betul. Macam-macam sesuatu yang membebankan. Taklif ini maksudnya apa? Kan kita mukallaf. Mukallaf maksudnya apa? Mukallaf maksudnya ialah bebanan yang dibebankan ke atas kita, tanggungjawab. Kena solat, kena taat perintah Allah, kena tahan diri daripada perkara-perkara yang membawa kepada murka Allah, kan? Jadi apa yang perlu kuat? Boleh bagi tahu apa yang perlu kuat dalam kita nak menghadapi suatu benda yang berat di hadapan kita? Yang perlu kuat ialah ini, hati. Dan kalaulah kita khalifah di muka bumi ini, merasai keberatan dengan taklifan yang Allah bagi, bagaimana dengan Nabi SAW, yang mana Nabi SAW risalah nubuwah, iaitu wahyu daripada Allah tadi dah cukup berat dah. Betul tak Ustaz? Betul. Cukup berat untuk Nabi, bagaimana Nabi nak menyampaikan, nak bagi faham, nak ajar umat untuk faham apa yang Allah nak daripada manusia untuk manusia lakukan ke atas muka bumi ini. Tak lain tak bukan, dimulai dengan peristiwa penyembelihan pula itu dan Nabi Ismail. Pembelahan dada Nabi, dan sadrak itu ialah merujuk kepada dada Nabi, bukan dede. Okey, dada bukan dede. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang bersama dengan kita. Terus like,
Siapa yang belum like lagi DRL consultation page, boleh tekan like. Siapa yang belum like, Ustaz Muhammad Al-Muntasir boleh like dan tekan butang bell untuk insya-Allah kita bersama-sama dalam kita ada lagi 21 hari dalam bulan Ramadan. Kita nak habiskan lagi 21 surah lazim tadabbur huda Quran istimewa Ramadan. Baik, saya terus wa wada'na anka wizrak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa. Tapi Rasulullah maksum. Itu. Rasulullah maksum. So macam mana kita nak kata Nabi SAW ada melakukan dosa? Apa dia punya hujah je Ustaz? Hujah ini sebab waktu zaman jahiliyah Rasulullah SAW dia dah lihat yani orang kafir, orang musyrik, orang dah buat macam yani tak baik. Tapi Rasulullah SAW dah pergi buat ibadah dalam Gua Hira 15 hari, kadang-kadang al-layali dhawat al-adad 10 hari, 5 hari. Walau dia lihat tapi tak tahu macam mana buat sebelum wahyu. Sebelum dia tahu ini Rasul atau Nabi, dia tak tahu. Tapi dia tak buat macam ini. Itu maksud wa wada'na 'anka wizrak mahfuzun bihifzillah منذ طفولته. Faham bahasa Arab? Okey. Dia tak buat dosa. Ya, betul. Rasulullah maksum. Tetapi waktu zaman jahiliyah dah lihat orang buat dosa, orang buat yani buat ibadah untuk berhala. Itu wa wada'na 'anka wizrak yani Allah Subhanahu wa taala hafizaka min af'al al-jahiliyah. Terjemah mungkin kalau orang nak faham. Okey. Saya faham lah kot bahasa Ustaz tadi. Saya nak tambah sikit. Dalam buku Safatul Tafasir menyebutkan bahawa apakah maksud yang mana Allah SWT mengangkat wizru. Kan wizraka tadi apa maksudnya? Ada pendapat para ulama kata ijtihad yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ijtihadnya? Dia bukannya dosa ya. Dia bukan dosa, tapi ijtihad yang Nabi buat yang contohnya yang pertama ya dia disebutkan kat sini, izin yang Nabi berikan kepada munafikin untuk tidak menyertai jihad. Nabi SAW bila orang minta pada Nabi, bila datang perintah jihad, munafik ni minta, cakap tak nak ikut lah macam tu, macam-macam alasan, dan Nabi SAW izinkan kepada mereka untuk tak sertai jihad. Jadi sepatutnya Nabi tidak mengizinkan lah. Jadi wa akhadhul fida min asra al-badr. Yang ini juga antara ijtihad yang telah Nabi lakukan. Benda tu besar, benda tu ijtihad, ada ruang. Betul. Sepatutnya ingat tak kita belajar huda Quran pada surat Abasa. Sebelum Abasa ni dulu. Al-akhadhul fida ni dalam surat Taubah. Dalam surat Taubah, selepas perang Badar berlaku, perang Furqan, yang mana kan Islam menang, okey? Islam menang dan orang kafir kalah. Ni perang pertama dalam Islam. Dan kemudian kita bila menang, kita dapat tawanan. Tawanan tu orang-orang yang asra. Bila ada tawanan, maka kita nak buat apa dekat tawanan ni? This is the first time. Kita tak tahu nak buat apa. Maka Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar kata kita bebaskanlah, suruh dia orang bayar, kan, bayar tebusan. Lepas tu kita lepaskan. Dan ayat Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kita bunuh sahaja asra, tawanan-tawanan perang ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu ayat Quran yang bertepatan dengan pendapat Sayyidina Umar dan tidak menyebelahi pendapat Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar, iaitu untuk memberikan peluang kepada tawanan ini untuk mendebus sahajalah. Dia ada sebab lah Ustaz kan. Kita dapat bincang hari tu sebabnya apa? Sebabnya masa tu perang pertama yang menjadi tawanan tu bukan kafir biasa-biasa, tetapi ru'usul kufr. Dia orang ni kalau ikut kan, kepala ketua gangster kan, alung-alung kawasan ni yang memang otai-otai belaka. Jadi sebab tu Sayyidina Umar dia memang dia jenis straight sikit. Dia kata tak, kita kena bunuh ni. Akhirnya wahyu Allah
bertepatan dengan pendapat Saidina Umar bin Al-Khattab. Jadi sahabat-sahabat, kat sinilah yang dikatakan tadi, Allah telah mengangkat, dia bukannya dosa tetapi ijtihad. Lagi satu berkaitan dengan abasa ni Ustaz. سورة عبسة عبس سورة وتولى. Hmm. مقصود عبسة يعني تألهة مكة. تألهة مكة أوران. Dia في حق النبي صلى الله عليه وسلم kita faham حسنات المقربين atau سيئات المقربين حسنات الأبرار. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. حسنات الأبرار سيئات المقربين. Apa ini orang cakap tak faham. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa keturunan atau orang yang besar atau orang yang menciri-menciri waktu zaman jahiliyah tetapi orang kafir. Rasulullah nak ini ikut Islam, masuk Islam, nak cakap sama mereka yang besar. Ada Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang al-basir, al-a'ma, yang tutup mata, tak boleh lihat. Tutup mata, buta. 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 Dia Rasulullah SAW nak orang menteri masuk Islam. Kalau orang menteri masuk Islam, belakang menteri ada ramai. Itu maksud. Tapi Allah Subhanahu wa taala عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. Siapa ini? Ibnu Ummi Abdullah bin Maktum, yang nak masuk Islam, nak ta'niyah betul, tetapi orang kafir, walau dia besar, walau dia menteri, tapi dia tak suka Islam. Tak suka Islam. Itu yang maksud. Kalau orang alim atau orang yani bukan Rasulullah SAW, ni malah orang fikir, ya betul. Macam mana? Nak jumpa orang yang miskin, jumpa dulu yang menteri, yang sultan, orang yang besar. Ni malah macam itu. Asas, fitrah. Tapi khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam tak. Semua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini maksud abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. So jadi tiga lah Ustaz ya. Tiga. So tiga Macam ini. ijtihad yang dia bukan dosa sebab Nabi Bukan dosa. maksum. Nabi maksum. Tetapi dia adalah sesuatu yang Allah ampunkan. Ijtihad yang Nabi lakukan. Macam Allah Subhanahu wa taala yani umat Islam kalau ada apa-apa macam sekarang, zaman sekarang ada banyak fiqh nazilah, musibah. Memanglah nak ijtihad. Jangan kita berhenti. Kalau kita berhenti dah mati. Yani tak hidup dalam Islam. Waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah hikmah, ibrah. Macam mana nak lihat umat Islam, macam mana hormat orang manusia, macam mana nak buat dakwah, macam mana akhlak, macam mana muamalah. Jangan ikut yang kita sembong sahaja, tak. Kadang-kadang yang baik ini, tetapi kita ikut yang tak baik. Macam itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam 3 ayat itab. Al-itab Melayu Saya pun tak tahu. ijtihad dah. Ijtihad. Ijtihad. Okey, jom kita masuk kepada pasal Okey. kedua. Ada lagi 1 minit. Kita baru nak masuk pasal fa inna ma'al usri yusra. Ini tajuk besar. Tajuk besar. Tapi Ustaz, Su Natural Kedah, dia baru first time aku mengikut di Instagram, mengikut kita punya ni. Terima kasih. Boleh tekan butang follow. Terima kasih kepada semua. Teruskan sehingga akhir. Sikit lagi kita nak masuk fa inna ma'al usri yusra, iaitu sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Dipersilakan Ustaz. Okey. Fa inna ma'al usr. Kita baca Rabbi yassir wa la tu'assir. Banyak kita tahu, yani baca belakang Facebook, WhatsApp, doa depan sekolah, dalam surau, dalam rumah kadang-kadang Rabbi yassir wa la tu'assir. Dalam surah Asy-Syarh, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ulama bahasa Arab, ulama an-nahw kata kalau ada nama, ada ma'rifah dan tikrar 2 kali ada di dalam surah Alam Nashrah, maksud sama-sama. Kalau ada al
فإن مع العسر يسرا. Tetapi kalau ada nama nakirah tak ada al, ini maksud lain, yang ayat 2 maksud lain. Dan ayat 2 maksud lain. Ada cerita kita. Okey. Ha? Cerita kita. Tapi tak sempat dah pada pukul 7. Okey. Nanti kita kongsi dekat nota. Ustaz terang tadi tu dari sudut nahwu memang sangat-sangat mahal. Okey, tengok ya. Kalau siapa ada Quran boleh tengok al-usri ada alif lam, betul tak? Betul. Dan yusra tak ada alif lam. Ayat seterusnya seolah seperti satu ulangan, tapi sebenarnya bukan ulangan, tapi dia penegasan. Inna ma'al usri ada alif lam tak? So ada berapa alif lam pada al-usri? Ada 2 perkataan al-usri, tapi dua-dua ada alif dan lam. Yusra, okey, yusra ada 2 kali, betul tak? Pada yang pertama fa inna ma'al usri yusra, lepas tu ulang lagi sekali inna ma'al usri yusra. Baik. Kaedahnya begini. Al-usri apabila ada alif lam, dia merujuk kepada benda yang sama. Contoh, kalau saya kata al-qalam. Ni qalamul rasas, tapi saya tunjuk je lah. Al-qalam. Al-maqas. Okay. Katalah satu pen warna hijau, satu pen warna yang pensel biasa ni. Okey. Bila saya kata al-qalam, yang mana satu al-qalam? Dua-dua al-qalam ke ataupun yang ini saja al-qalam? Jawapannya ini saja al-qalam. Iaitu merujuk kepada benda yang sama kalau ada alif lam. Specific, identify. Yang ini sahaja khusus bila ada alif lam. Jadi kalau disebut walaupun 2 kali al-yusra. Al-usra. Betul. Al-usra ataupun al-usri. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya. Al-usri itu walaupun disebutkan 2 kali, tapi dia bukan dua kesusahan, tapi maksudnya satu saja kesusahan. Okay, can you get it? Boleh faham maksudnya? Okay. Sekarang ni kita pergi yang kedua, iaitu al-yusra. Tak ada al, sorry. Yang kedua kita sebut yusra. Okay, saya tukar pensel. Bila sebut yusra, yusra yang pertama ada alif lam tak? Tak ada alif lam. Okey. Yusra yang kedua ada alif lam tak? Tak ada. Apabila tidak ada alif lam, dia menunjukkan kepada benda yang berbeza. So bila sebut yusra, ada berapa? 1 and 2. Ustaz pegang tu, Ustaz. Yang Ustaz punya tu ialah al-usri. Al-usri satu je, yang ni je. Ni tak payah. Sebabnya al-usri satu je. Sebab apa? Dia dah identify inilah. Walau lafaz 2 kali. Lafaz 2 kali tapi menunjukkan pada perkara yang sama. Ini satu. Jadi ada satu kesusahan dalam ayat al-syarh dan ada 2 kemudahan ataupun penyelesaian yang berbeza. So, apa kesimpulan yang kita nak buat? Ada satu kesusahan Allah bagi, tetapi ada 2 penyelesaian yang melebihi daripada satu kesusahan. Okey, insya-Allah ya, boleh faham? Kalau tak faham, ulang balik. Alhamdulillah live ni dia akan recorded, boleh ulang balik. Okey Ustaz, terus faiza. Okey, faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Okey, bila kita buat jihad untuk diri dan lagi tambah buat sunnah nafilah, buat berniat sunnah mutlak. Bila kita cari rezeki, jangan lupa buat ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bila kita puasa siang Ramadan, kita juga malam buat qiyamul lail. Bila kita silaturahim, lagi tambah senyum dan bagi nasihat sedikit. Itu yang lagi tambah di dalam iman kita, itu yang baik. Wa ila rabbika farghab. Yani bagi nasihat, raghib untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang nak tahu macam mana Islam, macam mana dalam Islam, apa soalan di dalam Islam, buka jalan, jangan tutup. Kadang-kadang kalau tutup satu jalan, orang dah tak suka Islam, tak nak masuk Islam, tak ikut syariat Islam. Wa ila rabbika farghab. Sampai sini kalau ustazah nak cakap dah Tak apa. tahu. Sekolah anak-anak saya minta maaf kerana anak saya dah kalah pagi. Sebab ada tengah surah Asyar. Okey. Dua ni pun juga benda yang sangat penting. Dua ayat yang terakhir, fa iza faraghta fansab, iaitu apabila kamu dah lapang, maka kamu pergilah buat ibadah. Fansab. Contoh Nabi SAW, tanggungjawab Nabi ialah melakukan dakwah. Selepas Nabi dah sampaikan dakwah kepada umat, maka dah lapang, settle dah urusan dengan dunia, urusan dengan masyarakat. Sekarang pergi fansab, iaitu pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sibukkan diri kita dengan ibadah. Wa ila rabbika farghab, iaitu jadikanlah kita punya matlamat, hammaka wa raghbataka, yakni keseronokan kita ini kita jadi dekat mana? Jadikan tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadikan keseronokan kita pada hiburan. Jangan jadikan keseronokan kita pada permainan. Jangan jadikan keseronokan kita itu pada sesuatu yang takkan hakikatnya memberikan kepuasan penuh kepada kita. Tapi jadikanlah tumpuan kita, jadikanlah komitmen kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan cuba buat nota Ustaz untuk surah Asyar ini, sebab dia sangat-sangat kaya. Jadi saya pun Tak cukup waktu. Jadi jom sama-sama dengan kami. Esok kita akan jumpa lagi. Kalau siapa yang terlepas daripada live ini, boleh share. Mudah-mudahan kita dan juga friends kita boleh dapat manfaat daripada ini. Okay Ustaz, jumpa lagi. اوكي وبالله التوفيق والهدايه وان شاء الله نلقاكم على خير غدا الساعه 6:30 اسوا بقول سوره ابتو الهمزه القارعه يسوع سوره القارعه ان شاء الله. وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Jumpa lagi sauman makbulan ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Salam.